Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas kita pada hari ini, okey, cikgu minta kamu respon tentang suara dan slide cikgu. Boleh dengar dengan jelas? Slide boleh tengok? Okey, Aina, terima kasih. Okey, yang dua orang lagi, Arifin, Afiq Afiq kan? Okey. Okey, hari ini kita masuk topik yang baru. Okey, 8.7, okey, penambahan dan penolakan cahaya. Okey, ini adalah topik kita yang terakhir bagi bab 8 . Okey, sebelum kita belajar tentang bab 8 ni, bab 8 ni, okay, kita nak tengok standard pembelajaran bagi topik ni lah. Okey, jadi kita tengok topik ni ada 3 standard pembelajaran utama, okey, iaitu 8.7.1 mengenal pasti warna primer. Okey, kemudian 8.7.2 mengenal pasti penambahan warna-warna primer bagi membentuk warna sekunder. Biasanya kalau kita tengok primer ni, kalau daripada segi bahasa tu kita boleh katakan dia sebagai warna utama. Okey, kemudian berkomunikasi mengenai penolakan cahaya. Okey, jadi tiga-tiga standard pembelajaran ni kamu kena kuasai dengan baik. Okey. Okey, apa yang dapat kamu perhatikan? Okey, ini adalah, kita dah tahulah ini adalah sinar cahaya. Konsep apa ni kalau kita ada warna ni, apa ni? Kita dah belajar itu hari. Konsep apa? Kita dah belajar cahaya ni dia boleh melalui pantulan, dia boleh melalui pembiasan, dia boleh melalui penyebaran, dia boleh melalui penyerakan. Okey, ni konsep apa ni? Kalau kita nampaklah satu cahaya ni, okey, kena pada permukaan ni, kemudian dia naik ke atas balik. Okey, konsep apa tu? Boleh respon kat dalam chat. Okey, cepat boleh respon. Okey, Aina. Okey, Aina dah jawab. Yang lain? Okey, jawapan dia betul. Okey, jawapan dia ialah pantulan cahaya. Okey, ingat siapa yang masih ingat lagi kalau pantulan ni dia mesti ada sudut, betul? Betul atau tidak? Apa sudut dia? Dua sudut utama dia tu. Apa dua sudut utama kalau kita nak cerita pasal pantulan cahaya ni? Sinar, sudut tuju dan juga sudut pantulan. Okey. Jadi ingat dia punya simbol dia ialah I dan R. Okey. Okey, boleh ni setakat ni semua orang boleh ikut asas saja dahulu. Cikgu minta respon . Kalau kamu senyap, saya tak minta kamu bercakap, cuma saya nak kamu respon je dalam chat. Jadi maknanya cikgu tahu kamu mengikuti kelas PDPR ni lah. Okey, boleh? Setakat ni boleh? Okey, jadi ingat kalau dalam cahaya ni dia banyak dia punya hukum-hukum yang kamu kena faham lah. Okey. Okey, yang pertama yang kita dah belajar itu hari pantulan, kemudian yang kedua kita dah belajar tentang pembiasan, penyerakan, penyebaran, okey, dan sebagainya lah. Okey, ini kita cerita pula tentang penambahan dan penolakan warna. Okey, jadi betul ini adalah konsep pantulan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, sebenarnya bila kita belajar konsep warna ni, okey, dia adalah melibatkan penambahan cahaya, cahaya. Okey, jadi kalau kita tengok daripada segi maksud penambahan cahaya ni ialah penggabungan cahaya
yang berlainan warna untuk menghasilkan cahaya yang mempunyai warna yang berbeza daripada warna-warna yang bergabung. Okey, kita dah belajar itu. Kalau dalam cahaya putih tu ada berapa warna tu? Okey, dalam cahaya putih ada berapa warna? Boleh respon kat cikgu? Kita tahu warna pelangi ada 7 kan? Daripada konsep apa tu? Penyebaran ke penyerakan? Kalau konsep pelangi, penyebaran ke penyerakan? Okey, Aina je seorang respon ni. Cikgu minta yang lain respon juga. Okey, jadi penyebaran. Betul, bagus. Tahniah Aina. Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, okey, jadi warna pelangi dia ada 7. Apabila dia bergabung, dia akan menjadi, kita kenali dia sebagai cahaya berwarna putih. Okey, hari ini kita akan pisahkan warna-warna tersebut kepada dua kelas warna yang utama. Okey, iaitu yang pertama ialah warna primer dan yang kedua ialah warna sekunder. Okey, ingat tu. Okey, jadi ada dua kelas warna yang kamu kena faham lah. Tapi dalam konsep yang kita nak ceritakan sekarang ni, warna ialah warna cahaya, bukan warna pigmen. Pigmen ni dia lain sikit. Pigmen ni macam contoh ialah daripada pensel warna kamu, okay, color water kamu, okay, itu semuanya adalah daripada pigmen. Okay. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, okay. Okay, cikgu punya mouse ni sensitif sikit lah. Okay, cikgu minta maaf banyak-banyak. Okay, warna primer, okay. Warna asas yang tidak boleh diperolehi melalui pencampuran dengan warna-warna yang lain. Jadi warna primer ni ada 3 warna yang utama. Okay, yang pertama ialah merah, biru dan juga hijau. Okey, jadi maksud warna primer ni ialah, okey, kalau kita nak tengok, okey, ada tak warna-warna lain yang boleh kita campurkan untuk mewujudkan warna merah? Ada tak warna-warna yang lain kita boleh campurkan mewujudkan warna biru dan sebagainya? Sama juga seperti warna hijau. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat situ, tiada warna-warna yang lain yang boleh membentuk warna merah, biru dan hijau. Okey, dalam kes kita ni ialah warna cahaya lah. Okey, jadi tak ada warna lain. Jadi dia hanya boleh wujud dengan warnanya sendiri sahaja. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, faham je konsep primer tu ialah prime, okey, warna yang utama. Warna yang utama. Jadi tidak melibatkan pencampuran warna-warna yang lain. Okey, jadi ingat tu masuk warna primer. Nanti saya takut kamu keliru dengan satu lagi istilah nanti ialah warna sekunder. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau kita buat dalam bentuk peta lighting lah. Okey, warna primer ni kita boleh pecahkan kepada 3. Okey, merah, biru dan juga hijau. Okey, jadi ingat tu, yang ini kena ingat. Warna primer ni kamu kena ingat. Kalau kamu tak boleh lupa. Okey, jadi ingat je. Okey, tak kisahlah kamu nak ingat macam mana. Okey, kalau cikgu ingat selalu ialah PMHB. Cikgu tahu P tu akan mewakili primer, M tu ialah merah, H tu hijau dan biru. Okey, jadi tu yang saya selalu ingatlah cara untuk nak ingat warna primer. Okey, kita tengok pula warna sekunder. Okey, warna sekunder ni ialah mencampurkan dua warna primer. Okey, jadi apa warna primer kita tadi? Cuba type dekat chat. Baru je kita belajar tadi. Ikut nama kod saja. Tak perlu kamu nak tulis penuh. Okey, apa warna primer? Okey, merah. Okey, hijau, biru, MBH. Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kali ni, okey, daripada segi maksud warna sekunder pula, okey, ialah mencampurkan dua warna primer. Jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan kat sini, nanti saya tak nak lah pula bila kita campurnya, cikgu saya balik merah campur hijau menggunakan color water dapat warna lain.
Itu bukan ni. Sekarang kita membincangkan warna cahaya. Jadi konsep warna cahaya dengan warna pigmen tu adalah dua perkara yang berbeza. Okey. Okey, jadi mencampurkan dua warna primer. Jadi kalau kita tengok contoh dia ialah warna sekunder ni terhasil apabila kita campurkan dua warna primer tadi, iaitu sian, magenta, kuning. Okey, jadi kamu ingat je kalau ada ayat sian, magenta, kuning ni, ini semuanya adalah warna sekunder. Jadi kita tengok apakah hasil-hasil campuran warna primer. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini ialah merah hijau, dia akan menghasilkan warna kuning. Merah biru dia akan hasilkan magenta, hijau biru akan menghasilkan sian. Okey, yang ini pun proses ni kamu kena faham dan ingat. Okey. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey, kita dah mempelajari secara asas apakah yang dimasukkan dengan warna primer dan apakah yang dimasukkan dengan warna sekunder. Okey, jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan kat sini, kalau keluar dalam soalan exam, kalau kamu tengok je ada dalam soalan pilihan jawapan tu, ada magenta, ada sian, ada kuning, itu semuanya adalah di bawah warna warna sekunder. Okey, jadi kamu kena ingat kat situ. Okey. Okey, kita tengok pula konsep penambahan cahaya berwarna yang menghasilkan cahaya putih. Okey, jadi kalau kita tengokkan ni, ini kita panggil sebagai warna pelengkap lah. Kalau kita campurkan tiga-tiga warna ni, dia akan menghasilkan warna putih. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, katakan ini ada 3 orang pelajar. Okey, dia bermain dengan kotak warna, cahaya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, tengah ni adalah berwarna putih. Okey, kemudian yang luar ni kalau kita tengok kawasan yang luas ni, ini ialah mewakili primer. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ialah hijau, biru dan merah. Okey, ini adalah warna-warna primer. Tapi apabila berlakunya pertindihan warna antara hijau dan merah, dia akan menghasilkan warna kuning. Hijau dan biru dia akan menghasilkan sian. Okey. Biru dan merah dia akan menghasilkan magenta. Okey, tetapi bila kesemua warna ini bertindih antara satu sama lain, jadi ini akan menghasilkan warna putih. Okey. Jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau macam contoh kalau kita tengok formula dia, merah campur hijau campur biru dia akan jadi putih. Kuning, dalam kuning ada warna apa tu? Boleh type dekat chat tu. Tengok gambar tu betul-betul. Okey, tengok warna kuning tu ialah warna sekunder. Okey. Jadi dia campurkan dengan satu warna lagi. Jadi biru tu ialah warna pelengkap bagi kuning. Okey, jadi kuning tu warna apa? Campuran daripada warna primer apa kuning tu? Boleh type dalam chat? Okey. Hijau dan merah. Bagus. Jadi kalau kita tengok je bila ada hijau, merah, biru, automatically warna yang terhasil adalah warna putih. Jadi biru tu adalah warna pelengkap bagi warna kuning. Kenapa? Dalam kuning tu ada warna merah dan hijau. Okey, faham tak ni apa istilah-istilah yang cikgu sampaikan ni? Jelas tak? Yang lain ni, yang lain. Aina, cikgu tengok ada respon lah yang lain ni. Faham tak istilah apa yang cikgu sebut tadi tu? Okey, kuning kita tahu sekunder. Jadi kemudian kita tambah dengan warna biru. Kita tahu kuning tu ialah warna yang menggabungkan warna merah dan hijau untuk membentuk kuning. Jadi bila kita campurkan dengan biru, biru tu adalah warna pelengkap untuk membentuk warna putih. Faham? Okey, saya rasa jelas lah tu kan. Okey, kita tengok. Okey, magenta dan hijau. Okey, mana satu ialah warna primer? Respon dekat chat. Mana satu warna primer?
Okey, cepat cikgu nak tengok type. Jangan lambat sangat respon. Okey, hijau, Aina. Okey, terima kasih. Yang lain, yang lain? Tapi cikgu tak cakap betul atau salah. Yang lain. Akid, Syafura, Afiq. Okey. Siapa ni cikgu dah lupa ni. Selalu cikgu panggil nama Luqman ni kan. Okey, boleh respon. Okey, Kamarul. Okey, terima kasihlah Kamarul. Cikgu ni dah berumur, kadang-kadang nama pun dah lupa dah. Okey. Okey, merah. Okey. Tak ada merah kat situ, Kamarul. Cikgu ceritakan antara magenta dengan hijau. Okey, yang mana satu ialah warna primer. Yang kita rujuk yang sini saja. Okey, mana satu warna primer? Mana satu warna sekunder? Okey, Aina dah beritahu. Okey, jadi jawapan dia kalau kita tengok di situ ialah hijau. Okey, hijau ialah warna primer, magenta ialah warna sekunder. Okey, dalam kes ni tapi betul apa Kamarul, bukan kata salah. Merah dengan kuning tu memang betul ialah warna primer, tapi dalam kita sekarang kita merujuk pada kes kat sini. Okey? Okey, jadi secara konsep ni kita tahu magenta ialah warna sekunder. Okey, apakah campuran bagi warna magenta? Apakah warna-warna primer yang membentuk magenta? Boleh respon dekat chat. Okey, merah dan biru. Okey. Jadi kalau kita katakan kita nak jadikan dia warna putih, okey, warna pelengkap dia ialah warna apa? Kalau kita nak dapatkanlah warna putih, jadi kita perlukan warna pelengkap untuk menghasilkan warna putih ialah warna hijau. Okey, faham tak ni? Sebutan-sebutan istilah ni. Okey, faham tak? Saya nak kamu faham. Saya tak nak besok bila keluar dalam soalan kamu tak dapat nak jawab. Okey, boleh? Boleh tak? Okey, kita tengok sian dengan merah tu. Kalau cikgu tanya kalau cikgu ada sian campuran warna apa tu? Sian campuran warna apa? Boleh respon? Okey, hijau dan biru. Okey, bagus. Okey, jadi warna pelengkap bagi hijau dan biru untuk menghasilkan warna putih, warna apa? Kalau katakan cikgu nak hasilkan warna putih, cahaya warna putih, okey, jadi cikgu dah ada sian. Jadi warna pelengkap bagi untuk membentuk warna putih tu ialah warna apa? Jawapan dah terpapar dah kat situ. Salah Aina. Kuning dan biru. Okey, Aina dah sebut tadi hijau dan biru tu ialah gabungan dua warna primer membentuk sian. Betul? Okey. Jadi kita tak boleh sebutlah lagi hijau dan biru tu. Kita akan kata warna pelengkap untuk membentuk warna putih ialah warna bagi cikgu satu warna. Okey. Kamaru tu bagi 3 warna tu. Tak boleh tu jawapan dia tu. Kalau nak lengkapkan, kita nak jadikan warna putih. Ada satu je warna tadi. Kita ada warna sian. Okey, bagus. Iaitu warna merah. Faham tak ni? Syafura, Akid, Afiq ni okey tak? Aina? Jelas tak apa cikgu cakap ni? Kamarul okey lah kot. Kamarul kalau boleh jawab tu makna faham lah. Jelas tak? Yang lain? Cepat-cepat respon. Jangan senyap. Kita dah 5 orang je tinggal ni. Arifin tadi cuba masuk tapi line dia tak berapa baik katanya. Okey, boleh. Faham? Okey, jadi cikgu harap kamu faham Jadi kes warna ni saya nak kamu hafal. Memang tak ada cara lain lagi.
Okey, jadi bila kamu hafal, kamu perlu tahu apakah warna primer, apakah warna sekunder dan kamu tahu konsep pertindihan warna dan apakah warna-warna yang kalau kita campurkan untuk mendapat warna putih. Faham tu? Okey, jadi ini kita panggil penambahan cahaya berwarna yang menghasilkan warna putih. Jadi ingat kata-kata kunci tadilah cikgu cakap tadi, warna pelengkap pelengkap untuk menghasilkan cahaya putih. Okey, aktiviti mengkaji penambahan cahaya primer bagi menghasilkan warna sekunder. Okey, jadi cikgu bagi saja secara teori sebab kamu tidak berada di sekolah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, jadi apa yang kita akan buat kat sini, kita ada satu, biasanya kalau dekat sekolah kita tak pakailah 3 projektor LED atau LCD. Biasanya kita akan pakai kotak sinar. Kotak sinar, lepas tu kita akan letaklah penapis warna. Penapis warna, tak kisahlah primer atau sekunder. Tapi dalam kes kita ni, untuk menunjukkan penghasilan warna sekunder, kita gunakan penapis warna primer. Okey. Kemudian kita ada skrin putih. Jadi aktiviti ni mesti dijalankan di tempat yang gelap. Cikgu tak tahulah macam mana sebab sekarang ni langsir di sekolah kebanyakan diturunkan. Kita akan cubalah cari satu tempat yang sesuai, gelap, baru kita boleh menjalankan eksperimen tersebut. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, ni adalah kita punya kotak warna. Okey, kotak cahaya. Okey, kat depan tu kita akan letak penapis. Okey, jadi akan wujudlah dua warna yang berbeza kat sini. Kemudian kita pancarkan dekat skrin. Okey, kemudian kita akan tengok berlakunya pertindihan warna. Okey, jadi kita tahulah yang warna yang besar ni, okey, kawasan yang luas sikit ni, ini adalah warna primer dan yang kecil dan yang berlakunya pertindihan ini kita panggil dia ialah sebagai sekunder. Okey, jadi bila kita campurkan ketiga-tiga ni, ini akan menghasilkan cahaya berwarna putih. Okey, jadi sebagaimana yang kita dah bincangkan tadi, okey, warna yang digunakan, okey, biru dan merah, hijau dan merah, hijau dan biru, merah, biru, hijau. Okey, jadi dia akan menghasilkan warna-warna sekunder, iaitu biru campur merah akan membentuk magenta, hijau campur merah akan membentuk kuning, hijau campur biru ialah sian. Apabila kita gabungkan merah, biru dan hijau, dia akan membentuk warna putih. Okey, jadi daripada segi perbincangan kamu lihatlah kat situ. Okey, apabila dua warna primer bertindih, warna sekunder akan terhasil. Apabila tiga warna primer bertindih, warna putih terhasil. Okey, jadi selalu kamu kena ingat bila di bawah perbincangan ni kita akan sentiasa rujuk hasil daripada eksperimen tersebut kita bincangkan. Okey, jelas ni? Okey, itu adalah kita punya, kalau katakan kita nak buat laporan amali lah. Okey, kemudian kesimpulan kalau kita tengok kat sini, penambahan warna-warna cahaya warna primer menghasilkan satu cahaya berwarna sekunder. Okey, dan yang kedua, penambahan 3 cahaya berwarna primer menghasilkan cahaya putih. Okey, setakat ni jelas eksperimen ni. InsyaAllah kalau kamu balik dari 1 hari bulan 11 nanti, kita akan tengoklah. Kita akan cuba buat eksperimen kita yang tertangguh. Jadi kamu kena ingat hanya ada satu eksperimen yang kita boleh buat kat rumah itu. Eksperimen apa tu? Pertumbuhan kan? Betul? Jadi cikgu minta benda tu kamu buat Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, tadi kita tengok penambahan. Okey, sekarang ni kita tengok penolakan cahaya. Okey, apa gambar? Ada dua gambar cikgu bagi tu. Okey, itu kita panggil apa tu? Pernah main tak dengan ni? Saya rasa masa sekolah rendah sepatutnya ada satu pelajaran tentang warna ni. Okey, ni apa katnya? Yang plastik ni. Kita panggil apa? Boleh respon kat cikgu? Okey, inilah kita panggil dia sebagai penapis warna. Okey, faham tak ni? Jelas? Setakat ni boleh ikut? Okey, ni apa yang kamu nampak ni semua adalah penapis warna. Okey, jadi dalam kes penolakan cahaya ni, kita tengok
Bila kita sebut penolakan cahaya ialah satu proses penyerapan cahaya oleh penapis warna. Okey, kalau macam contoh kalau kita tengok penapis warna ni sebenarnya adalah satu bahan yang lut sinar. Ingat kalau kita tengok ada cahaya ni, okey, cahaya ni kalau dikena pada objek yang legap, okey, jadi dia tidak akan menghasilkan warna yang lain lah. Jadi itu yang akan membentuk bayang-bayang. Okey, jadi dia mesti konsep dia, okey, penapis itu mesti lut sinar. Okey, boleh ditembusi oleh cahaya. Okey. Jadi dia akan membenarkan cahaya yang tertentu melaluinya. Okey, jadi kata kunci dia kat situ ialah membenarkan cahaya tertentu. Okey, jadi sebelum cikgu beritahu ni agak-agaknya kamu rasakan penapis ni pun ada berapa jenis penapis agaknya. Kita dah belajar tadi pembentukan cahaya. Okey, ada dua warna kan, warna utama. Okey, jadi penapis ni agaknya ada berapa jenis penapis? Kumpulan penapis. Boleh respon kat cikgu tak? Daripada input awal tadi kamu dah dapat. Okey, kamu tengok penapis tu ada berapa jenis? Boleh respon kat cikgu? Atau tak tahu? Okey, hasil daripada maklumat yang kat atas tadi. Pembentukan cahaya berwarna tadi. Agak-agak ada berapa jenis penapis yang boleh kita kategorikan dalam kumpulan yang tertentu? Boleh respon kat cikgu? Ada satu ke, ada dua ke, ada tiga ke, ada empat ke? Type nombor je. Boleh respon? Senyap je ni. Agak ada berapa kumpulan? Satu atau dua? Okay, Aina sebut dua. Yang lain? Aina kena ready Dua tu kenapa cikgu nak tahu tu. Yang lain? Siapa bagi jawapan cikgu nak tahu kenapa dia pilih nombor tu. Okay, satu atau dua jawapan dia. Okay, jadi kita ada 6 orang. Cikgu nak tengok ada 6 orang respon dekat chat tu. Cepat-cepat. Satu atau dua? Okay, fahamkan balik konsep asas yang kat atas tadi. Pembentukan warna tadi. Okay, warna kita ada berapa? Satu atau dua? Penapis ni lah, jenis penapis ni. Cepat. Lokman, Kamarul, Arifin, Akid, Syafura, Afiq, boleh respon. Okey, dua. Yang lain, Akid? Berdasarkan maklumat yang cikgu ajar tadi, agak-agak ada berapa kumpulan? Dan ready, siapa yang letak nombor tu, cikgu nak tanya kenapa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Cikgu nak tanya Afiq, kenapa? Okey, dua tu warna penapis apa kat ni? Boleh respon kat situ. Dua tu penapis apa? Betul, jawapan ni memang betul, dua. Penapis apa kat ni? Atau yang lain nak respon juga? Bolehlah, siapa nak respon boleh respon. Tak semestinya Afiq. Penapis apa katnya? Okey. Okey, jadi Aina tolong betulkan, jangan tulis warna Penapis primer dan penapis sekunder. Okey, sebab kita sekarang di bawah topik penolakan cahaya, kita bukan cerita tentang warna. Okey, boleh ni? Faham? Betul tu. Tak ada kat cikgu terkata tak ada salah lah, cuma cikgu nak betulkan. Tak apa, jangan, yang penting kamu type jawapan kamu dekat chat tu, senang cikgu nak betulkan. Jadi cikgu nak keraguan yang ada dalam pemikiran kamu tu kita boleh hapuskan. Okey. Okey Aina Jadi kalau kita nak panggil penapis itu penapis Okey, jadi dia ada penapis primer dan penapis sekunder. Kita tidak panggil lagi dia sebagai warna primer dan warna sekunder. Okey. Okey, jelas?
Ada apa-apa nak tanya? Okey tak ni? Setakat ni boleh ikut? Faham tak? Okey, Aina terima kasih. Yang lain? Okey, bagus. Okey. Yang lain tak nak respon lah. Senyap. Okey. Okey, jadi cikgu harap semua faham lah. Okey, cikgu faham Okey. Okey, kita tengok prinsip penolakan cahaya. Okey, jadi kalau kita tengok prinsip dia ialah warna sesuatu objek bergantung kepada warna cahaya yang dipantulkan ke dalam mata. Okey, jadi kalau kita tengok contoh kat sini, okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, agak-agak kenapa dia letak kat sini cahaya putih tu ada 7 warna? Okey, ini adalah di bawah konsep penyerakan ke penyebaran. Okey, cepat. Ingat je dalam cahaya putih is always ada 7 warna. Okey, ni konsep apa tu? Kan untuk nak membentuk warna pelangi kan? Konsep apa tu? Penyebaran kan? Okey, penyebaran. Jadi ingat je, dalam dalam kita punya konsep kefahaman kita tu, kita faham je. Okey, cahaya putih. Oh, Cikgu Azman cakap apa? Dalam cahaya putih ni mesti ada 7 warna. Okey, apa warna tu? Okey, saya dah kata itu, kita hafal apa dia? Apa 7 warna tu? Kita dah hafal itu. Tulis nombor kod je. M, J. Okey, sambung. Semua orang sambung. Saya nak tulis nombor kod saja. Kamu tulis huruf kod saja. Dalam cahaya putih tu ada 7 warna tadi. Okey, cikgu dah sebut 2 tadi. M dengan J. Okey, apa dia? Lepas tu yang seterusnya sambung. Okey, cepat respon. Okey, dia apa tu? Warna pelangi kan? M, J. Lepas J apa? K. Okey, bagus. M, J, K, H, B, I, U. Okey, yang lain ni boleh ikut tak ni? Apa yang cikgu cakap ni? Jelas tak ni? Okey, jadi ingat je kalau dalam cahaya putih tu mesti ada 7 komponen warna. Tetapi kita tengok kat sini, kita punya objek ni berwarna merah. Okey, merah ni adalah daripada kumpulan apa tu? Kalau kita belajar konsep awal tadi, primer ke sekunder? Primer ke sekunder? Merah ke tadi? Okey, betul, primer. Okey. Jadi apa konsep warna primer tadi? Kita dah belajar tadi. Warna itu hanya wujud melalui warnanya sendiri sahaja. Dia tidak boleh wujud dengan campuran warna-warna yang lain. Okey. Jadi bila kita tengok kat sini objek ni berwarna merah, jadi saya nak besok kalau keluar dalam soalan, oh yang ni apa warna yang akan keluar? Biasanya yang kat mata ni dia tak akan bagilah keluar, dia akan letak sini X. Jadi akan tanya warna apa? Okey, jadi kamu terus je tulis sini objek warna merah, kamu buat kurungan, kamu letak primer. Tulis siap-siap. Faham ni? Okey, jadi primer, jadi dia hanya membenarkan warnanya sendiri saja keluar. Okey, tapi dalam kes kita ni, kita gunakan primer kita ialah berwarna merah. Jadi apa yang berlaku kat sini, hanya merah saja akan dipantulkan, yang lain akan diserap. Okey, faham? Jelas tak? Jelas? Gambar konsep yang pertama ni faham tak? Okey. Okey, cikgu nak minta kamu yang lain ni juga respon. Okey, saya tak nak kamu senyap. Tak apa. Begitu buat salah. Salah tu jangan kamu takut buat salah. Yang penting kamu bersuara. Okey, baru cikgu akan tahu sama ada kamu faham atau kamu tak faham. Yang lain ni okey tak? Arifin, okey, Kamarul, Afiq, Akid, okey, Syafura.
Jangan senyap, jangan senyap. Senyap tak membawa kita ke mana. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah yang kedua. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey sama juga. Ada cahaya putih. Okey, cahaya putih terus kita faham apa? Dia ada 7 warna. Okey, jadi bila kita tengok 7 warna, tapi objek kita bertukar pula warna kuning. Warna kuning. Jadi objek warna kuning ni primer ke sekunder? Primer ke sekunder? Cepat respon, kena cepat. Dia jangan lambat. Okey, Aina, okey. Yang lain? Setuju ke dengan jawapan Aina ni? Sekunder. Cepat-cepat kamu respon lambat, cikgu tak tahu nanti kamu faham ke tak faham. Okey ke? Okey, jadi jawapan ni betul. Objek kuning tu ialah okey, sekunder. Okey, jadi sekunder ni kita kena ingat apa? Campuran daripada dua warna primer. Jadi kalau kita tengok kat sini ada dua warna primer yang akan okey dibebaskan daripada warna kuning. Okey, kuning warna apa campuran dia? Okey. Kuning tu ialah warna sekunder, campuran dia apa? Okey, merah dan hijau. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini gambar rajah, merah dan hijau akan juga dipantulkan selain daripada warnanya sendiri, kuning. Okey, jadi kat sini apa? Kita faham ialah warna-warna yang membentuk warna kuning juga akan dipantulkan. Jadi ada 3 lah jawapan kita itu. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Okey, apabila satu cahaya putih tu kena pada permukaan objek berwarna kuning. Faham? Jelas tak ni? Okey, apa yang terjadi pada warna-warna yang lain tadi? 3 dipantulkan, 4 tadi apa akan berlaku? Apa warna yang akan berlaku kalau tidak dipantulkan tu? Warna tu apa yang akan berlaku? Adakah dia tiba-tiba hilang? Apa yang berlaku pada kita tahu kita hantar 7 warna. Tapi yang kita boleh lihat dengan mata kasar disebabkan kita menggunakan objek kuning, kita hanya nampak warna merah, kuning dan hijau. Yalah kuning memang kita tahulah kuning akan memantulkan juga warna kuning, warnanya sendiri. Okey, tapi kenapa kita nampak merah dan hijau? Kita tahu itu adalah membentuk warna kuning. Okey, soalan cikgu, apa yang terjadi dengan warna-warna yang lain tadi? Kenapa dia tak sebut jingga? Kenapa dia tak sebut biru dan sebagainya? Apa yang terjadi pada warna lain tu? Faham tak? Cikgu punya soalan ni. Faham ke tak faham? Okey, jadi kalau cikgu tengok kat sini ada 4 warna yang akan diserap, tidak akan dipantulkan. Kenapa tidak dipantulkan? Sebab kuning tu tidak mempunyai warna-warna. Okey, kuning tu tidak mempunyai warna-warna primer. Dia mempunyai warna-warna primer yang membentuknya lah. Okey, kuning tu. Okey, iaitu merah dan hijau. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok warna-warna yang lain tidak boleh dipantulkan sebab okey tiada pembentukan warna yang membentuk warna tersebut. Okey, faham tak ni? Panjang ayat dia tu. Okey tak? Jelas? Jelas tak? Jadi ingat je, warna yang tidak dibebaskan melalui mata pemerhati biasanya dia adalah warna yang telah diserap. Okey, kita tengok kes yang ketiga ni pula. Tiba-tiba kita letak objek kita warna putih. Putih ni primer ke sekunder? Atau tidak mewakili primer dengan sekunder? Warna putih ni. Dia mewakili primer atau primer sekunder ke atau tidak mewakili apa-apa putih ni?
Boleh respon kat cikgu? Okey. Jadi kalau kita tengok objek putih ni dia tidak mewakili kumpulan primer, dia tidak juga mewakili kumpulan sekunder. Okey. Jadi apa yang berlaku kat sini, kita dah tengok objek tu berwarna putih. Jadi kalau kita dengar je putih, ada berapa warna yang ada dekat putih tu? Ada berapa nombor dia? Type nombor. Ada berapa? Kalau putih lah, ada berapa warna dia? Okey, 7. Betul. Jadi akhirnya kita tengok putih tu ada 7 warna dan bila cahaya putih sampai kepada objek putih, jadi ketujuh warna tersebut telah dipantulkan. Jadi kalau katakan kita tengok dekat mata pemerhati, kita akan nampak apa? Berwarna ke atau cahaya putih? Cikgu nak tanyalah objek kita tu kita akan nampak berwarna ke atau warna putih? Okey, okey Aina kata berwarna. Okey, okey sekarang ni cuba imajinasi kan. Cikgu ada batu, lepas tu batu tu cikgu cat warna putih. Lepas tu ada cahaya matahari kena pada batu. Kan kita tahu cahaya matahari tu ialah sumber cahaya. Okey, kemudian cahaya putih apa batu yang berwarna putih tu ialah objek. Jadi kita nampak batu tu warna putih ke atau batu tu menjadi warna-warni? Agak-agak lah. Saya rasa semua pernah tengok, semua dah berumur juga. Ramai dah semua, kebanyakan kamu adalah 13 tahun. Bukan satu benda yang baru. Pernah tengok tak batu tu dicat warna putih? Lepas tu kita tengok batu tu warna apa? Pernah tak? Pernah ke tak pernah ni? Boleh respon kat cikgu? Okey, warna dia akan menjadi warna putih juga, betul? Setuju? Setuju? Tapi kalau kita tengok konsep mesti warna tu di tujuh-tujuh dipantulkan. Jadi apabila tujuh-tujuh warna tu dipantulkan, kemudian dia bergabung pada satu titik, akhirnya dia akan menjadi cahaya berwarna putih. Faham? Faham tak? Okey tak? Okay, macam contoh kan cikgu cakap tadi batu cat warna putih. Lepas tu kena cahaya matahari. Tapi bila kita lihat batu tu kita akan nampak warna putih. Kita tidak nampak 7 warna tadi. Tapi dalam lukisan konsep kita kena faham bahawa bila kena pada permukaan yang rata objek putih tu kesemua warna-warna ni akan dipantulkan. Syarat objek itu mesti berwarna putih. Faham? Jadi kita akan nampak putih jugalah sebab dia digabungkan semula. Kalau mungkin ada satu warna tu tadi tidak lepas atau diserap, tinggal lagi 6, hanya 6 tu saja akan reflect warna tersebut. Bukan warna yang dah tak masuk tadi. Okey, faham tak ni? Jelas tak? Okey, jadi bila tak cukup je 7 warna, itu dia akan wujudkan warna yang lain. Okey, tidak lagi berwarna putih. Ingat je kalau putih ni mesti 7. Kalau kurang satu dia tidak akan jadi warna putih lagi. Jadi dia akan jadi warna ciri-ciri warna yang tertentu. Okey, saya rasa kamu faham lah tu. Okey, kalau kita tengok pula bila kita letak objek ni berwarna hitam. Okey, hitam ni apa dia yang kita kena ingat? Okey. Apa yang kita faham tentang hitam ni? Kalau ada objek berwarna hitam ni. Apa yang kita faham? Okey, objek dia legap. Lepas tu apa dia? Apa lagi kita faham kalau objek berwarna hitam ni? Ayat yang 4 kata kunci dia yang cikgu nak tengok. Okey, apa ayat dia? Kalau kita gunakan objek berwarna hitam, kita alihkan cahaya putih tadi pada objek berwarna hitam tadi. Okey, apa akan jadi?
Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, semua tujuh-tujuh warna tu akan diserap. Okey, faham tak ni? 3 kes yang kita belajar hari ni ni. Jelas tak? Jelas tak? Okey, ni kes pertama, ni kes kedua, ni kes ketiga, ni kes keempat. Ni adalah penerangan dia. Okey, tapi yang penting pada cikgu ialah kamu faham ke atau kamu tak faham? Okey, yang ini selalu keluar dalam exam. Dia akan tanya kamu apa warna-warna yang wujudlah kat situ. Okey. Okay, jadi kita tengok lagi sini. Prinsip penolakan cahaya. Okey, warna yang boleh melalui penapis warna yang bergantung kepada warna penapis itu. Jadi kita tahu tadi sebagaimana yang saya dah bincangkan pada peringkat awal tadi. Okey, penapis warna ni, okey, penapis warna primer dan penapis warna sekunder akan wujud. Okey, akan wujud. Okey. Jadi kuning magenta sian ni wujud daripada pertindihan dua warna, okey, dua warna primer. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini kalau kita tengok, okey, penapis warna primer membenarkan warna yang sama saja melalui penapis itu, manakala warna gelap yang lain akan diserap. Okey, kemudian yang kedua, penapis warna sekunder, kuning, magenta dan juga sian. Okey, membenarkan warna yang sama dan komponen warna yang membentuknya sahaja melalui penapis itu, manakala warna-warna lain akan diserap. Okey, jadi maknanya kalau kat sini, bila kamu buat je kat sini, kamu ingat je lah. Kalau cikgu gunakan penapis merah, hanya membenarkan warna merah saja keluar. Kalau cikgu gunakan penapis hijau, dia akan benarkan warna hijau saja keluar. Kalau cikgu gunakan penapis biru, hanya warna biru saja keluar. Okey, jadi kat situ kita boleh tengok kat sini, okey, apakah peranan-peranan yang dijalankan oleh penapis warna primer tersebut. Okey, jadi kita tengok pula yang kedua ialah penapis warna sekunder. Okey, kita dah belajar tadi kuning, magenta dan sian. Okey, jadi apa yang dalam kes yang kita tengok daripada segi konsep pantulan tadi? Okey, penapis warna primer, warna sekunder ni dia hanya membenarkan warnanya sendiri keluar dan juga dua warna yang membentuknya. Faham? Jelas atau tidak? Okey dah ni. Dia dah semakin tinggi sikit lah dia punya level tu. Okey, setakat ni boleh follow? Follow cikgu, boleh tak? Type sikit okey kat situ. Atau tak okey cikgu dekat dalam ruang chat tu. Okey, boleh respon tak? Siapa tak faham kena jujur lah. Tak apa, cikgu ulang sekali lagi pun tak ada masalah. Nampak cikgu ada 17 minit je lagi. Okey, jadi cikgu atas apa yang Kamarul dengan Aina respon ni, okey, okey, jadi cikgu harap kamu faham lah, dia mewakili kamu lah, cikgu anggap dia mewakili kamu. Okey. Okey, kita tengok apa yang berlaku kat sini. Okey. Jadi okey, jadi cikgu nak terangkan sikit kat sini. Okey, kalau kamu tengok kat sini. Okey, kejap. Okey. Okey, apa yang perlu kamu kena buat? Okey. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, yang sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, penapis merah ialah penapis sekunder ke penapis primer? Boleh respon tak cikgu? Penapis apa ni? Merah ni akan penapis apa? Okey, bagus. Penapis primer. Okey, kita dah tengok. Okey, penapis primer. Okey, tak ada warna yang wujud dia kat sini. Jelas?
Okey, dan primer ni kita akan tahu cahaya putih ni ada apa tadi warna dia yang kita dah belajar tadi? Mamak jual kacang hijau, okey, beli ikan ungu. Okey, jadi dia mewakili merah, jingga, kuning, hijau, okey, biru, okey, indigo dan juga ungu. Okey, jadi kita tahu penapis kita ialah warna merah. Kamu bulatkan merah dulu. Oh, dia hanya membenarkan merah saja keluar. Okey, yang apa akan berlaku pada yang ini? Yang ini semua akan diserap. Okey, jelas? Jadi tinggallah warna merah. Jadi warna merah saja dibenarkan. Okey, okey. Kalau cikgu senang je. Oh, ni merah. Dah ada merah sini. Sini mesti akan warna merah. Okey, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Kenapa keluar tu warna merah? Okey, ada apa soalan tak nak tanya? Nampak tak jalan kerja yang cikgu buat pada gambar rajah tu? Nampak tak jalan kerja tu? Okey tak? Okey, sekarang ni cikgu nak pergi penapis kunda dulu. Okey, penapis kunda cikgu ambil lah warna kuning. Okey, macam mana cara kita nak buat dulu? Mula-mula kita tengok penapis kan. Terus kurung sini. Okey, kuning campuran apa dengan apa? Ni dah banyak kali dah kita dah ulang benda ni. Penapis kuning ialah penapis sekunda. Merah dan hijau. Okey, jadi apa yang kamu buat kat sini ialah merah campur hijau. Okey. Dan satu lagi kamu jangan lupa slash ialah warna kuning. Okey, warna kuning. Jadi sekali lagi kamu bawa lah. Bila cahaya putih je kamu turun je ke bawah. Okey, jadi kamu tahu ada mamak, ada jual, okey, ada kacang hijau. Okey, beli ikan ungu. Okey. Jadi kalau macam cikgu tengok kat sini, okey, cikgu ada ni adalah penapis kunda. Penapis kunda ni dia tidaklah strict macam penapis primer, hanya membenarkan warnanya sendiri. Dia boleh mengeluarkan apa-apa warna yang membentuk warna kuning. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kuning akan keluar juga. Okey, okey. Okey, lepas tu apa yang ada pada warna kuning? Merah dan hijau. Merah dan hijau. Bulatkan merah dan hijau. Okey, jadi ada berapa kat situ? Okey, ada berapa kat situ? Kita tengok ada step kita tadi. Yang pertama, okey, yang kedua dan yang ketiga. Okey, jelas? Jelas atau tidak? Okey, jadi bila kita dah tengok kat sini, oh ada merah. Okey, cikgu ada merah. Cikgu ada merah. Jadi merah akan keluar. Okey, cikgu akan ada cikgu punya warna kuning. Cikgu akan bulatlah kuning kat situ. Jadi kuning tu, ada tak kuning kat sini? Okey. Okey, ada. Jadi kuning akan keluar. Okey, kemudian merah juga akan keluar. Okey. Okey, jadi kemudian satu lagi kita tengok pula ialah ada warna hijau. Okey, kenapa hijau? Sebab kuning tu terbentuk daripada warna hijau. Jadi hijau juga akan dikeluarkan. Dan satu lagi ialah warna asal dia juga akan dikeluarkan. Okey, faham tak ni? Jelas? Nampak kompleks tapi dia tidak sesusah mana pun. Okey, jelas? Okey, sama juga untuk warna-warna bagi primer tadi ialah hijau dan juga warna biru. Itu yang macam yang kamu cakap lah.
Okey, jadi kalau kita tengok kalau nak primer yang utama satu tu je. Ini memang yang kita panggil original lah. Okey, original warna primer tu. Tapi kalau kita tengok sekunder ni adalah warna-warna campuran primer. Dia bukan lagi warna warna kita panggil warna utama lah. Dia telah menjadi warna-warna yang lain. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey, jadi cikgu harap kamu faham lah. Okey, aktiviti penolakan cahaya berwarna. Okey, ini sama juga. Okey. Okey, warna putih, terus warna putih kat sini, kat skrin. Lepas tu cikgu letak penapis merah. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat situ? Okey, apa yang akan berlaku kat situ? Projektor cikgu cahaya putih. Okey, jadi ini adalah merah. Merah ialah warna primer. Okey, jadi primer tak perlu buat apa-apa. Kuning adalah warna apa? Primer ke sekunder? Primer ke sekunder kuning ni? Warna primer, betul? Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Okey, jadi apa konsep warna penapis merah dan warna penapis kuning? Kita tahu dia hanya membenarkan warnanya sendiri saja keluar. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Cikgu akan keluarkan sini cahaya putih. Okey, jadi yang first kali akan keluar ialah warna merah sebab yang pertama ni adalah merah. Okey, kemudian kita tengok yang lain. Okey. Okey, ada tak kat sini? Merah dengan kuning ni boleh tak? Apa akan berlaku? Merah dengan kuning ni apa akan berlaku? Boleh respon? Okey, jadi kalau kita tengok sini merah hanya membenarkan merah. Kuning dia tidak membenarkan merah. Jadi apa akan berlaku? Merah ni akan diserap. Jadi kat sini tak ada apa-apa warna. Faham? Jelas tak ni? Okey, jadi color tone ni semua kamu kena ingatlah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey, sorry cikgu tersilap Kuning bukannya warna okey, kuning ialah warna apa tadi? Primer ke sekunder? Kamu senyap ni tak ada respon. Cepat respon. Kuning ni primer ke sekunder? Sekunder. Tu cikgu cakap cikgu salah tadi. Okey, jadi kalau kita tengok merah ni kita tak payah buat kurungan. Kat bawah ni kita tak payah buat kurungan. Kita tak perlu apa-apa. Tapi kat bawah ni kita kena buat kurungan. Okey, kuning warna apa campur apa? Cikgu minta maaf tersilap tadi konsep. Okey, kuning warna apa dengan apa? Itu bulatan warna tu kita kena kuasai dengan baik. Okey, jadi kita akan letak sini merah campur hijau. Okey, dapat tu? Okey, kalau ada merah di sini, kita ada merah di sini. Jadi sini akan jadi warna merah akan dikeluarkan. Okey, faham? Jelas? Okey, cikgu minta maaf yang tadi tersilap. Itu sebabnya kita kena ingat primer dengan sekunder tu. Okey, boleh? Faham? Jelas atau tidak? Nampak tak eksperimen tu? Okey tak senyap macam ni? Okey tak? Yang lain? Aina je. Cikgu harap yang lain pun okey lah kot. Okey, ingat je kalau warna primer tak payah buat apa-apa. Kita tahu kita buat kurungan kat sini, kita terus kata salah. Tak ada apa-apa, hanya warna merah saja. Tapi ini je bila kita dah tahu dia sekunder, kita buat kurungan terus kita tulis warna apa campur apa. Jadi bila kita tahu warna apa campur apa, jadi kita akan tahu warna yang boleh lepas kat sini ialah warna apa. Okey, faham? Okey, jadi dekat skrin putih kita akan nampak berwarna merah. Okey, yang ini samalah cikgu cakap tadi.
penapis sekunda. Okey, kita tengok apa campuran dia, dia akan benarkan warna apa yang akan keluar. Sian, kenapa sian ni tak ada? Okey, sian kenapa dia tak ada? Okey, kita tengok kat sini. Kuning apa campur tadi? Kuning ialah merah campur hijau kan? Okey, lepas tu apa dia? Biru campur merah. Setuju tak? Sini ialah biru campur hijau. Okey. Jadi kalau kita tengoklah apa cahaya yang akan masuk kat situ. Sini putih kena merah, keluar merah. Jadi merah saja yang akan dipantulkan ini dengan ini. Yang sini tak ada merah, itu sebab dia jadi tiada. Okey. Okey, sini adalah cahaya putih. Katakan cikgu sini ada cahaya putih. Okey, cahaya putih. Okey, cahaya putih, merah. Oh, ada merah, kita akan terus buat merah. Okey, dibenarkan keluar. Jadi kita akan dapat merah sini. Okey, cahaya merah kat sini selepas melalui penapis warna merah tadi. Okey, oh ada merah kat sini. Okey, jadi sini pun akan dapat merah. Sini tak ada merah. Okey, merah kat sini, pergi ke sian, dia tak ada. Itu sebab dia tak ada warna. Okey, faham? Okey tak? Okey, sama untuk warna-warna yang lain. Biru dan juga hijau. Okey, kita pergi kepada slide ya. Perbezaan antara penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Okey, jadi kalau kita tengok daripada segi konsep kat sini, penambahan cahaya ni konsep utama dia ialah menggabungkan warna cahaya yang berbeza untuk menghasilkan warna lain. Okey, campuran cahaya warna primer menghasilkan warna cahaya sekunda. Okey, itu adalah penambahan. Okey, yang seterusnya ialah penambahan semua warna primer atau warna sekunda menghasilkan cahaya putih. Ini yang kita bincangkan tadilah, lengkap dan pelengkap. Okey, sama dia. Okey, daripada segi persamaan kedua-dua, penambahan cahaya dan penolakan cahaya ialah melibatkan warna primer dan warna sekunda. Okey, kalau kita tengok hanya untuk penolakan cahaya, kita akan nampak penolakan warna cahaya tertentu daripada cahaya putih. Okey, kemudian yang kedua, cahaya warna primer dihasilkan jika cahaya putih melalui penapis warna primer. Dan yang ketiga, kita tengok tiada cahaya putih yang boleh dihasilkan melalui penolakan cahaya menggunakan penapis warna. Okey, contoh penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam keharian. Okey, dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama screen television. Okey, pernah tengok tak TV? Cikgu rasa TV dulu kot. Okey, TV dulu pernah tengok tak bila tiada siaran kita akan nampak bintik-bintik hitam dan bintik-bintik putih? Pernah tengok tak? Pernah tak? Pernah tak tengok TV kamu berkeadaan macam ni? Okey, sebenarnya setiap bintik ni dia dikenali sebagai bintik-bintik fosfor. Okey, fosfor. Okey, ni ada ejaan tersilap sikit ni. Jadi dia tersusun dalam kumpulan bertiga. Jadi maknanya dia mesti 3, 3, 3, 3, 3. Jadi dekat 3 tu sebenarnya dia ada 3 warna. Primer, okey, 3 warna primer, merah, hijau. Ini ejaan salah ni. Hijau dan juga biru. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini bila kita tengok, bila bintik-bintik kecil ni, okey, dia akan menggabung, dia ikutlah siaran TV tu. Kalau katakan orang filem tu cerita dia orang tu pakai topi merah, okey, dia akan merah lah. Kalau dia jadi warna biru, maknanya biru lah. Jadi bintik-bintik ni lah yang akan menukarkan warna tersebut. Okey, kepada warna-warna yang disiarkan tu. Okey. Jadi apa yang kita akan lihat, warna-warna kelihatan pada skrin televisyen merupakan hasil penambahan cahaya merah, hijau dan biru dengan kecerahan yang berbeza. Okey, jadi warna cahaya putih dapat dilihat pada skrin
yang dipamerkan oleh kumpulan berbintik 3 yang menghasilkan cahaya merah, hijau, biru dengan kecerahan yang maksimum. Okey, jadi bintik-bintik ni lah akan menghasilkan warna-warna yang tertentu. Okey, jadi yang satu lagi ialah projektor multimedia. Okey, ini pun sama juga. Dia menghasilkan warna primer yang dipancarkan. Okey. Okey, kemudian satu lagi kalau kita tengok ialah alur cahaya berwarna-warni. Okey, ini biasanya untuk orang yang menjalankan pementasan, okey. Sama ada nyanyian, lakonan dan sebagainya. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini kita nak tengok fokus yang kat atas ni lah. Okey, dia asalnya semuanya adalah cahaya putih diletakkan dengan penapis warna-warna yang tertentu, akhirnya kita akan dapatlah warna-warna yang kita nak pada objek tersebut. Okey, yang paling cantik sekali kalau katakan orang tu nak dia pakai semuanya ialah berwarna putih. Okey, jadi warna yang akan dipantulkan nanti kata hijau kena pada putih, jadi dia akan pantulkan hanya warna hijau sahaja. Okey? Okey, penilaian. Okey, salin soalan tu. Okey, salin cepat sikit. Cikgu ada kelas. Okey, dah cakap dah. Okey. Okey, soalan ni cikgu akan snap dalam WhatsApp. Okey, kemudian kamu salin. Okey, boleh? Okey, cikgu minta maaf, cikgu terpaksa rush. Okey, cikgu ada kelas yang seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan last sebelum cikgu tutup kelas ni? Faham? Kita sebenarnya ini kita belajar primer, warna sekunder, lepas tu kita belajar penambahan cahaya, penolakan cahaya, okey, lepas tu penggunaan dia kat mana. Semua tu dah kita belajar dengan baik. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada tak? Okey, kalau tak ada apa-apa, okey. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir ke dalam kelas cikgu. Okey, agak kelas kita ni macam ni lah. Agak rushing sikit. Okey, bila cikgu berada di sekolah. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.